Kerana hari ini, kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang tidak menentu. Malahan, mereka juga melihat keabsahan atau legitimacy yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga dipertikaikan. Apakah beliau benar mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen? Apa yang kita lihat hari ini, yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah mengulangi apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin waktu kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri dipertikaikan. Waktu itu banyak orang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin dapat 114 sokongan ahli parlimen, tapi tidak dibawa ke parlimen. Benar, Agong dah bagi restu untuk jadi Perdana Menteri, tapi legitimate atau keabsahannya perlu dibawa ke parlimen. Dan mesti ada undian usul kepercayaan. Di situlah kita akan menghitung sejauh mana yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen. Selagi ini tidak dilakukan, negara luar juga sangsi. Kerana sejarah telah pun terbukti bagaimana Tan Sri Muhyiddin waktu jadi Perdana Menteri untuk dilihat seolah-olah mengelak untuk menghadapi usul undi kepercayaan. Bukan undi tak percaya saya, undi kepercayaan. Dia seorang Perdana Menteri selepas saja dinobatkan dan direstui oleh istana untuk menjadi Perdana Menteri, dia kena pergi ke parlimen mendapat pengesahan bahawa dia memperoleh majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen. Kita sekarang ni ada lebih kurang 220. Sekurang-kurangnya dia kena ada 112. Barulah dia dianggap sah, sahih mendapat sokongan majoriti. Selagi tidak dilakukan perkara itu, selagi itulah legitimate ataupun keabsahannya sebagai Perdana Menteri dipertikaikan dengan keadaan suasana politik yang tidak menentu. Lagilah orang tak sudi datang ke negara kita ini untuk melabur. Saudara Yusmi, saudara Ibn Sam, Anti, Zuraidah Daud, Efwa, Nohayati. Saya memberi pencerahan ini hasil perbincangan saya semalam tadi dengan Wang Malik Tengku Razali. Orang begitu faham, orang yang begitu memahami pentadbiran negara, bagaimana seharusnya dilakukan. Saya mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tidak mengulangi sebagai apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin. Sejak beliau jadi Perdana Menteri, apabila persoalan tentang keabsahan sebagai Perdana Menteri itu dipertikaikan, sejak itulah pelabur yang ada pun terus lari keluar. Dia kata tak boleh pakai ni. Macam mana ni Perdana Menteri pun belum mendapat ni legitimate, belum mendapat pengesahan sokongan di kalangan ahli parlimen. Kemudian berlaku pula penukaran kerajaan, tukar Perdana Menteri, lagilah mereka sangsi. Dan sekarang ini masih lagi zaman Tan Sri Muhyiddin, dia soal darurat. Dia mewujudkan darurat. Zaman Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri pula, semua tertunggu bila nak buat pilihan raya. Ini lebih kurang sama je. Dia seharusnya, sewajarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memikirkan. Kita tak marah, dapat memikirkan kalau boleh sidang parlimen 18 Julai nanti. 18 bulan ni katanya ada sidang parlimen. Jadikanlah itu sebagai salah satu usul. Kerana waktu kerajaan mengemukakan usul untuk meminda SOSMA, usul tersebut sudah ditolak. Sedangkan kata, saya tanya Tengku Razali, kata, "Ku, you sokong." Dia kata, saya sebagai orang UMNO, saya mesti menyokong. Tapi akhirnya ditolak juga. Artinya dengan sokongan ahli-ahli parlimen daripada UMNO pun, Yang Amat Berhormat, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak mendapat sokongan sepenuhnya. Jadi apa artinya mengadakan MOU ataupun persefahaman dengan parti-parti pembangkang, dengan DAP, dengan Amanah, dengan Parti Keadilan? Tak ada arti. Sebab bawa usul ditolak. Dan ini paling besar, saudara. Ini isu yang paling utama. Kalaulah persidangan parlimen ini nak diadakan, usul keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri tidak dilakukan, dan menjelang bulan 10, bulan 11 nanti, kalau tidak diadakan pilihan raya, maka kerajaan akan mengukuhkan bajet. Apakah pembentangan bajet itu boleh diterima oleh ahli-ahli parlimen? Bagaimana kalau mereka menolak? Ini lagi teruk, saudara.
Ini keadaannya, jangan main-main. Dan saya berbual dengan beliau, dia kata selalunya bila kita mentadbir, kita mempunyai keabsahan, kita mempunyai legitimate kerusi yang dominan di parlimen, selalunya kita akan mengukuhkan bajet yang baik-baik sebelum kita memanggil pilihan raya. Tapi sekarang ni, kalau kita dengan kedudukan yang tempel-tempelan, ahli cuma ada 42 ahli parlimen daripada UMNO saja. Katalah beliau nak mentangkan bajet ini, orang akan melihat ini bajet kerajaan mana. Apakah bajet ini mewakili kerajaan UMNO Barisan Nasional? Tentu tidak. Apakah ini bajet daripada kerajaan Perikatan Nasional 2.0 yang terbukti telah pun ditolak oleh ahli-ahli parlimen? Walaupun mungkin PAS setuju, walaupun PBM setuju, walaupun UMNO sokong, tapi bagaimana yang lain? Kalau mereka melihat bajet ini seolah-olah bajet untuk gula-gula pilihan raya, mereka akan menentang kita. Tidak mungkin mereka akan bersetuju. Dan paling penting, kalau pula bajet itu diluluskan, naik kerajaan baru, kerajaan yang mana satu? Kerajaan mana? Apakah kerajaan PAS? Apakah kerajaan Perikatan Nasional? Apakah kerajaan UMNO? Apakah kerajaan Pakatan Harapan? Atau apakah kerajaan Parti Keadilan? Ini kita in the limbo. Di sinilah, aduh, Larry Servis Langkawi dia kata lagi lingkup. Ini keadaannya. Sebab itu yang terbaik, bubarkan parlimen. Kita bercakap, saya bukan marah, saya langsung tidak ada niat, malahan saya bersimpati kerana Datuk Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO. Kalau berlaku sesuatu, tentulah kita merasakan bahawa kita wajar mempertahankan beliau. Dan sebenarnya saudara, rakyat benar-benar mengharapkan kerajaan kita ini kerajaan yang mantap. Tengoklah macam di England, memang sah lah. Katanya macam di London, dua anggota kabinetnya letak jawatan Menteri Kewangan. Rishi Sunak telah pun meletak jawatan sebagai Menteri Kewangan. Jadi sekarang ni rakyat betul-betul mengharapkan agar kerajaan mengambil langkah-langkah wajar yang kompeten dalam menangani masalah ekonomi global ini. Yang Muhammad Mulya Tengku Razali, tentulah beliau ada formulanya. Tapi bagaimanapun, beliau mengharapkan agar Perdana Menteri yang ada hari ini, pertama-tama sekali katanya, tolonglah yakinkan negara luar bahawa beliau adalah seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan. Kerana Duli Yang Mulia Tuan Agong pun bersetuju untuk melantik beliau sebagai Perdana Menteri, kerana kononnya adalah akuan bersumpah di kalangan ahli-ahli parlimen. Ini perlu dibuktikan. Bukan hanya sebut, bukan hanya dengan SD. Perdana Menteri Malaysia bukan dilantik melalui surat akuan bersumpah. Ia mesti dilantik atas perkenan Duli Yang Mulia Tuan Agong dan juga atas persetujuan, sokongan ahli-ahli parlimen. Sekarang ni 220 mesti majoriti. Kalau 220 sekurang-kurangnya lah. Ini kira paling teruk lah 111. Nak sedap-sedap sikit 114. Ini sebut aja kita ada 114, 120, 130. Mana buktinya? Dan bila kita dapat membuktikan bahawa Perdana Menteri kita ini mempunyai sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan, maka ini pelabur-pelabur kata okey. Dan tetapkan bila tarikh pilihan raya. Baru mereka rasa boleh, bukan tak ada nak melabur. Ada pelabur-pelabur besar. Zaman beliau menjadi Menteri Kewangan dulu yang menghubungi beliau. Dia pun tolong juga, nak tolong, bukan sekadar biarlah, tidak, dia berusaha untuk membantu kerana beliau melihat yang penting baginya adalah rakyat. Saya tadi amat terkesan bila beliau mengatakan, dia kata kalaulah sepanjang dia hidup ini dia tak dapat membantu rakyat, dia takut rasa berdosa. Sebab itu dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membina kehidupan rakyat. Kalau tidak, nanti kalau rakyat terus dikorbankan, rakyat terus menderita hanya kerana percaturan politik orang-orang tertentu, dia rasa dia berdosa. Dalam usia-usia begitu dia sedar, dia insaf diri. Tapi kalau diri tak diumpamakan, orang tak pandang, orang tak peduli, apa boleh buat? Ini sekarang ni saudara. Saudara, as service semua, kerajaan ni pun tak dapat mandat rakyat. Ini masalahnya. Soal keabsahan, the legitimacy
of the government ataupun pemimpin negara kita ni mesti dapat dilihat oleh dunia. Apa salahnya? 18 Julai nanti diadakan satu usul, bawa usul undi kepercayaan kepada Perdana Menteri. Kita lihat. Sebelum kita nak bentang dengan bajet, sebelum lebih teruk dimalukan, membuatkan pelabur-pelabur setengah yang ada bakinya tak banyak mana pun lari lentah pukang nanti tinggalkan kita. Ini hasil perbualan saya dengan Yang Mulia Tengku Razali. Saya gerun juga saya dalam keadaan sekarang. Sebab itu katanya kalau ini ekonomi negara dalam keadaan limbo, siapa pun jadi Perdana Menteri takkan menyelesaikan masalah.